Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang. Berita seterusnya bertajuk Kes pindah audit Tuan MDB, pendakwaan rayu batal pembebasan Najib. Berita penuh. Pihak pendakwaan membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan untuk membatalkan pembebasan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Wan MDB Arul Kanda Kandasamy daripada pertuduhan meminda laporan audit syarikat pelaburan negara itu. Sumber yang rapat dengan pihak pendakwa raya mengesahkan notis rayuan difailkan awal hari ini berhubung Penghakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 3 Mac lalu. Pada tarikh itu, Hakim Mohamed Zaini Mazlan yang membebaskan dan melepaskan Najib dan Arul Kanda selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie kes terhadap kedua-dua mereka di akhir kes pendakwaan. Najib didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu untuk mengarahkan pindaan kepada laporan akhir audit Tuan MDB sebelum ia dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PSC pada 2016 untuk menghalang sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda pula didakwa bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan tersebut. Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun dalam kes rasuah SRC International RM42 juta ringgit yang berasingan. Pada 7 September tahun lepas, pihak pendakwaan menutup kes terhadap kedua-dua mereka selepas memanggil 16 saksi, termasuk Arul Kanda, untuk memberi keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung selama 43 hari. Sejak perbicaraan bermula pada 18 November 2019, mereka yang turut menjadi saksi untuk pendakwaan ialah bekas Ketua Setiausaha Negara Ali Hamzah, bekas Ketua Audit Negara Amrin Buang dan Madina Muhammad, Pegawai Jabatan Audit Negara Nur Salawani Muhammad dan bekas Ketua Setiausaha Sulit Najib Syukri Muhammad Saleh. Salawani sebelum ini memberi keterangan bahawa dia menyimpan salinan laporan audit asal Wan MDB sebelum pengubah suaian yang didakwa berlaku ke atas laporan yang dibantangkan kepada PSC pada 2016. Pihak pendakwaan berhujah bahawa selepas mesyuarat pada 24 Februari 2016, keputusan dibuat untuk mengeluarkan atau mengubah bahagian tertentu laporan audit Wan MDB termasuk menggugurkan kehadiran ahli perniagaan dan tokoh penting Lotek Jo atau Jolo pada mesyuarat lembaga pengarah daripada Wan MDB. Isu lain yang didakwa digugurkan daripada laporan audit ialah dua penyata keuangan 2014 Wan MDB yang bercanggah. Selain Arul Kanda dan Ali, mereka yang hadir pada mesyuarat itu ialah Amrin, bekas Pegawai Jabatan Audit Negara Sadatul Nafisah Bashiri Ahmad, Syukri dan Wakil Jabatan Peguam Negara ketika itu di Zulkifli Ahmad. SRC sebelum ini adalah anak syarikat Tuan MDB, tetapi kemudiannya dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Keuangan diperbadankan MOF Inc. yang juga memiliki sepenuhnya firma pelaburan negara itu. Najib pernah menjadi penasihat emeritus kepada SRC dan pengurusi lembaga penasihat Tuan MDB juga. Selepas proses rayuan di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, Najib kini memohon semakan untuk membatalkan keputusan bersalah dan hukumannya dalam kes SRC yang membabitkan penyelewengan RM42 juta ringgit. Panel baru Mahkamah Persekutuan akan menyampaikan keputusan mereka berhubung permohonan itu selewat-lewatnya sebelum 31 Mac ini. Bekas ahli Parlimen pekan itu juga mempunyai 3 lagi kes mahkamah jenayah yang belum selesai, iaitu perbicaraan rasuah Wan MDB membabitkan RM2.28 bilion, kes pengubahan wang haram SRC International yang berasingan melibatkan RM27 juta ringgit dan kes pecah amanah RM6.6 International Petroleum Investment Company IPIC. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas hari ini dipetik dari Malaysia Gini bertajuk SPRM tahan Muhyiddin. Berita penuh.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan bahawa bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah ditahan semasa memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya itu pada jam 1 petang tadi. Sebelum itu, Muhyiddin hadir untuk dirakam percakapan bagi melengkapkan proses siasatan akhir berhubung projek Jana Wibawa dan isu berkaitan. SPRM juga telah mendapat izin mendakwa daripada Pejabat Peguam Negara bagi menuduh Muhyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur pada 10 Mac. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu bakal menghadapi beberapa pertuduhan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan Seksyen 4-1B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA TFPU AA 2001 peti kenyataan Suruhanjaya itu. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan selepas 6 jam berada di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya untuk memberi keterangan, Muhyiddin dilaporkan masih belum meninggalkan bangunan itu. Tengah hari tadi, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Muhyiddin yang juga adalah pengurusi Perikatan Nasional akan didakwa esok. Sementara itu, sumber SPRM memberitahu Malaysia kini bahawa Muhyiddin akan menghadapi banyak pertuduhan jenayah di mahkamah di Kuala Lumpur esok. Menurut sumber yang dekat dengan siasatan, dia akan didakwa bahawa beberapa peruntukan mengikut Akta SPRM. Bagaimanapun, masih belum dapat dipastikan sama ada Muhyiddin akan ditahan semalaman sebelum dibawa ke mahkamah. Terdahulu, Muhyiddin tiba di Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 11.15 pagi tadi. Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN tiba dengan menaiki sebuah kereta jenis Toyota Velfire berwarna hitam diiringi 3 buah kereta lain sebelum dikerumuni penyokong dan pemberita. Muhyiddin yang turun berjumpa penyokong turut disambut dengan takbir dan slogan hidup-hidup beberapa kali dan berselawat sebelum diiring penyokong untuk masuk ke Ibu Pejabat SPRM. Hadir sama memberi sokongan kepada Muhyiddin ialah Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faisal Azumu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Mohamid Azmin Ali dan Hamzah Zainuddin. Terdahulu Muhyiddin tiba di SPRM dipercayai berkaitan siasatan Badan Anti Rasuah itu berhubung program Jana Wibawa. Muhyiddin akan menghadapi beberapa pertuduhan jenayah di mahkamah esok, menurut sumber SPRM yang memberitahu Malaysia kini. Sejak pertengahan bulan lepas, beberapa pemimpin Bersatu telah dihadapkan ke mahkamah. Pada 21 Februari, Ketua Penerangan Bersatu ketika itu Wan Saiful Wanjan berdepan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta pada 2022. Beberapa pertuduhan juga dikenakan terhadap Timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Menurut SPRM, pertuduhan-pertuduhan itu berkaitan skim Jana Wibawa, inisiatif yang mempercepat penyampaian projek bagi merangsang pemulihan ekonomi selepas COVID-19. Turut didakwa Teo Weng Cheng yang menjalankan perniagaan di kawasan Pago, kebetulan kubu kuat Muhyiddin.